wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Bulan sudah kita berhenti pada muka surat yang ke-53. Sambungan pada muka surat yang sama, tengok sikit tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berkenaan dengan waktu mula dan waktu akhir. Waktu mula maknanya kita duk cakap berkaitan dengan mula baca Quran dan juga khatam Quran bila. Kita dah baca sebelum ni, dia cerita kepada kita berkaitan amalan para sahabat, para tabi'in pada bacaan Quran ni. Ada di kalangan mereka yang khatam Quran sebanyak sekali sehari, ada yang 3 kali sehari semalam, ada yang 4 kali sehari semalam, ada yang kurang daripada itu. Kita dah baca dah. Dan musannif dah sebut kepada kita siapa dia, contoh-contohnya kan. Dan malam ni dia nak cerita kepada kita, bila kita dah menjadi amalan kita baca khatam, bila-bila pun tak apa, mula bila pun tak apa, khatam bila pun tak apa, tapi ada yang terbaik hari malam untuk kita mula baca dan malam untuk kita khatam Quran ni. Baik, kata dia berkenaan dengan waktu mula, yakni mula baca, kita nak mula start, dan waktu akhir pula, yakni waktu kita nak khatam. Abu Daud meriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa beliau, yakni Sayyidina Uthman, memulakan bacaan Al-Quran pada malam Jumaat dan mengkhatamkannya pada malam Khamis, makna seminggu sekali lah. Jadi dia mula bacaan baru dia start buka malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, dia mula malam. Seminggu dia khatam lah, malam Khamis berikutnya khatam 30 juzuk. Amalan dia yang seminggu sekali. Jadi elok, tak salah kalau kita nak ikut amalan ni. Maknanya kalau siapa yang menjadi kebiasaan dia khatam seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali kan, kita mula malam Jumaat bacaan baru kita,
Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, Alif Lam Mim, Ba. Kita target atok bagi habis malam Khamis kita khatam. Ini menjadi amalan Sayyidina Uthman Al-Affan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang paling baik ialah seseorang mengkhatamkan bacaan Al-Quran sekali pada waktu siang dan sekali lagi pada waktu malam. Sebaik-baiknya juga waktu kita nak khatam Quran tu. Kalau kita duk baca selalu khatam kali ini kita buat malam. Malam ni makna lepas daripada maghrib tu kira malam lah. Satu kali yang berikutnya khatam pula pada waktu siang. Mungkin lepas daripada fajar kan. Lebih-lebih lagi pada waktu awal pagi. Yang Nabi pun berdoa pada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah beri keberkatan pada umatku pada awal paginya. Kerja buat kita kalau kita buat awal pagi ni, awal pagi ada keberkatannya sebab Nabi doa khusus minta barakah daripada Allah untuk waktu pagi umat kita ni bila kita buat kerja mengaji dan sebagainya, barakah. Dan di antara sebabnya lagi, sebab apa disuruh awal malam, awal pagi? Sebab bila kita khatam awal pagi, kita akan mendapat doa malaikat sehingga menjelangnya malam. Panjang waktu malaikat doa untuk kita. Demikian juga malam, bila kita khatam awal malam, malaikat mendoakan kepada kita sampailah menjelangnya siang fajar tadi ni. Jadi Imam Ghazali dia kata apa? Kalaulah kita selalu duk baca Quran ataupun kita khatam, kali ni kita buat malam. Lepas maghrib tu malam lah. Maknanya kali berikutnya buat pagi pula. Siang. Baik, kemudian khatamnya ada detailkan lagi. Khatamnya pada waktu siang hendaklah pada hari Isnin pada salat subuh atau selepasnya. Siang tu pula nak buat bila? Buat hari Isnin kalau boleh. Sebaik-baik hari Nabi pun suruh kita puasa sunat hari Isnin. Baginda dilahirkan pada hari Isnin. Jadi hari Isnin tu kalau kita boleh buat khatam. Buat pada siang hari. Kalau siang hari ni bila? Yang ni dalam solat subuh, mungkin selepas dalam sembahyang subuh pun boleh kalau kita sembahyang seorang ataupun sembahyang jadi tu imam pun boleh kalau kita baca tinggal surah-surah yang terakhir kan, baca. Ataupun sunat qabliyah subuh pun boleh. Sunat sebelum subuh pun boleh. Ataupun sebelum daripada subuh sebagai contoh kan. Ataupun pada solat disebut sini pada solat subuh dan selepasnya, selepas solat subuh, habis sembahyang subuh apa semua, selesai wirid apa semua, kita khatam. Mana awal pagi lagi lah khatam waktu tu. Dan kata dia itu kalau siang, kalau kita nak buat siang, maknanya pada waktu subuh fajar dah menjelma ataupun pada selepas daripada sembahyang subuh. Habis selesai sembahyang subuh kita buat khatamlah. Manakala khatamnya pada waktu malam, malam pula hendaklah pada malam Jumaat. Sebaik-baiknya kata Imam Ghazali, ini orang kata apa, anjuran daripada Imam Ghazali, mungkin menjadi amalan para alim ulama kita. Kalau siang khatam pada hari Isnin, kalau malam Jumaat pada salat maghrib, sembahyang maghrib, dan atau selepasnya, selepas daripada maghrib, ambil awal waktu malam. Dengan itu bila sekali dia buat siang, bacaan berikutnya khatam pula pada waktu pagi, siang, malam. Kali ni siang lepas subuh, lepas tu baca habis khatam. Untuk yang kemudian pula buat pada waktu malam pula lepas daripada maghrib. Untuk apa? Dengan itu dia dapat menyambut awal siang dan akhirnya akhir siang dengan bacaan baru. Jadi dia dapat maknanya khatam tadi ni pada awal siang. Tadi awal pagi lepas subuh, awal pagi.
Jadi dapat daripada awal. Jadi dia dapat awal pagi tu, malaikat berdoa ke dia tu daripada awal pagi sampai ke menjelangnya maghrib. Panjang masa dia dapat untuk doa malaikat bagi orang yang khatam Quran ni. Dia kata khatam waktu malam pula, awal maghrib, maknanya lepas maghrib, awal malam, malaikat doa sampailah kepada menjelangnya fajar. Jadi lama masa kita dapat doa malaikat tadi ni. Apa tu? Nak pergi dapat doa malaikat tu ada sebut depan lagi. Ada sebut depan lagi tu. Ibnu Abi Daud meriwayatkan daripada Umar bin Marrah, seorang tabi'in berkata, mereka suka untuk mengkhatamkan Al-Quran pada awal malam atau awal siang. Salah seorang tabi'in, yakni Umar bin Marrah, dia kata apa? Para sahabat, para tabi'in suka kalau nak khatam Quran ni, dia buat pada awal-awal siang, kalau lepas daripada subuh, dan awal-awal malam atau awal-awal malam lepas daripada maghrib, supaya lama masa dapat doa daripada malaikat untuk orang yang khatam Quran ni. Jadi kalau kita buat akhir siang, tahsak lah contohnya, kita buat tahsak, malaikat doa lepas tahsak sampai ke maghrib, habislah, pendeklah masa tu. Ataupun kita buat contohnya malam, ataupun kita buat malam, tengah malam dah sampai ke fajar, jadi habis, pendek masa. Sebab tu para tabi'in, dia kalau nak khatam Quran, dia khatam di awal siang. Jadi malaikat doa tu panjang. Depan dia disebut tu. Daripada Talhah bin Musarrif, seorang tabi'in yang mulia, katanya, sesiapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada mana-mana hari, pada mana-mana masa di siang hari. Ni. Siapa-siapa baca Quran, siapa-siapa khatam Quran, siapa-siapa khatam Quran pada mana-mana masa di siang hari. Siang hari makna pagi lah, lepas pada fajar. Kalau dia khatam Quran masa mana? Lepas subuh ke, lepas zuhur ke, lepas asar ke, maka para malaikat akan berselawat. Selawat makna malaikat berdoa kepada Allah supaya diberikan keampunan kepada dia sehingga ke petang, sampai petang. Sebab tu para tabi'in dia suka buat di awal siang, lepas subuh tu dia buat. Sebab malaikat start doa ke dia, lepas pada dia khatam tu awal pagi, jadi ada berapa jam daripada pukul 8 contohnya, kita khatam Quran pukul 8. Malaikat berdoa ni, minta Allah ampun dosa dia daripada awal pagi ni sampai kepada maghrib. Masa tu dah ada hampir 10, 11, 12 jam. Tapi kalau kita buat lepas asar, mana-mana masa pada waktu siang, lepas asar baru buat khatam. Pukul 5 je lah. Jadi malaikat berdoa pada start pukul 5 tu sampai pukul 2 maghrib lah. Jadi pendek masa tu. Dapat juga, tapi dalam tempoh yang singkat lah. Sebab tu para tabi'in dia suka kalau nak buat khatam ni, buat awal, supaya panjang masa kita dapat doa malaikat. Malam pun lagu tu lah, dia suka buat pada maghrib atau lepas maghrib. Sebab apa? Start daripada maghrib, malaikat akan berdoa kepada dia sampailah kepada menjelangnya fajar. Jadi waktu dia dapat doa malaikat tu cukup panjang. Baik, jadi siapa-siapa yang khatam Quran pada siang hari, malaikat berselawat, mana malaikat berdoa kepada Allah agar diberikan keampunan kepada orang yang khatam tadi ni, daripada start masa dia khatam Quran sampailah ke petang, mana menjelangnya maghrib sebelum malam lah. Kemudian, sesiapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada mana-mana masa di malam hari, siapa-siapa khatam Quran malam pula, tak kira waktu mana pun, lepas maghrib ke, lepas isyak ke, pukul 12 ke, pukul 3 pagi, 4 pagi ke, maka para malaikat akan berselawat ke atasnya hingga ke pagi fajar lah. Jadi kalau kita start khatam lepas maghrib, malaikat doa sampai ke fajar subuh. Panjang masa doa malaikat untuk kita. Sebab tu ulama suka buat di awal pagi atau di awal malam. Tu kelebihannya. Jelas tak? Sebab tu kalau kita nak buat majlis khatam ke apa ke, bulan Ramadan kadang-kadang kita khatam kan, buat khatam Quran, buatlah.
Boleh je waktu mana-mana pun tak ada masalah. Tapi nak habaq kelebihan bila kita buat di awal siang dan di awal malam. Buat doa malaikat ni. Kan? Kita dah baca sebelum daripada ni bagaimana kepentingan khatam Quran ni. Kan? Kelebihan dia sehingga kan tak baca lagi hujung. Tak baca lagi. Kelebihan khatam Quran ni sehingga kan sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia sanggup lantik satu orang lelaki, kamu pergi tengok fulan bin fulan nak khatam Quran bila. Maka lelaki tersebut pergi tengok, dia ikut. Dia balik abang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, fulan bin fulan akan khatam Quran mungkin esok ke lusa. Bila lelaki itu nak khatam Quran, Abdullah Ibnu Abbas dia akan pergi duduk sekali dalam majlis khatam kawan tu. Sebab nak dapat doa khatam Quran tu, doa yang diaminkan oleh para malaikat. Sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila dia nak khatam Quran, dia panggil habis anak cucu dia. Dia panggil habis anak cucu dia, mai duduk sekali, baru dia khatam, dia baca doa. Kita pun lagu tu lah. Tak apalah, hak Tok Wan baca. Tok Wan baca lah, Tok baca lah. Tapi mai nak khatam tu, panggil nak cucu mai duduk sekali. Kita buat sekali. Sebab doa dalam majlis khatam ni cukup diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan baca di hujung, saya sebut malam ni nak bagi semangat kita. Sebab tu kadang-kadang anak balik abang, ayah esok ada majlis khatam Quran di sekolah cik. Ayah tu kadang-kadang bagi mak ambil tak dan. Dia kata abang hari lain, hari kantin ke apa-apa, telapak biawai je lah. Saya dah makan. Majlis khatam ni penting besar. Pergi duduk dalam tu. Walaupun bukan hak kita baca, hak orang lain baca, tapi kita nak duduk dalam majlis khatam tu, nak doa. Kadang-kadang Allah beri kebaikan pada kita hasil daripada doa dalam majlis yang seumpama ni lah. Jom kita akan baca doa-doa yang dianjurkan oleh para ulama dalam majlis khatam tu, minta kebaikan. Doa Allahumma arhamna bil Quran, apa semua tu yang kita baca bila khatam Quran tu cukup besar. Jadi ambil berat. Jadi kalau masjid buat khatam Quran ke bulan Ramadan, 2-3 hari lagi nak raya, kadang-kadang malam 27 Ramadan, bakat-bakat mai bagi ada dalam majlis. Dia kata aku tak baca pun tak apalah, bukan soal baca tak baca. Kalau tak baca pun tak apa, sebab kita nak dapat doa daripada majlis khatam Quran orang yang khatam Quran tadi ni. Besar kelebihan dia. Baik, itu menjadi amalan para ulama. Mereka suka kalau nak khatam Quran, khatam di awal pagi atau di awal malam, kerana nak bagi masa panjang dapat doa daripada malaikat. Ad-Darimi meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanadnya sendiri daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya, apabila pengkhataman Al-Quran berbetulan pada awal malam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kalaulah khatam Quran tu kita buat pada awal malam, lepas maghrib lah kita kata, ni waktu-waktu macam ni lah ni, mula awal malam, habis mana kita buat khatam Quran tu awal malam, setelah menjelangnya maghrib, para malaikat akan berselawat mendoakan kepada Allah. Berselawat mana malaikat doa kepada Allah agar diberi keampunan kepada kita sehingga ke pagi, sampailah ke fajar. Daripada pukul 8 ni sampai ke pukul 6.30 lah hari ni lebih kurang. Itu ada 10 jam, 11 jam malaikat doa, ya Allah berilah keampunan kepada fulan bin fulan, sebab dia khatam Quran. Jadi panjang masa kita dapat doa malaikat. Sepanjang malam tu malaikat dok mendoakan keampunan daripada Allah untuk kita. Aduh. Apabila pengkhataman Al-Quran berbetulan pada akhir malam. Akhir malam ni makna siang dah lah, fajar lah. Para malaikat akan berselawat sehingga ke petang. Akhir malam makna menjelang subuh, fajar lah. Maka malaikat akan doa kat kita sampailah kepada petang sebelum menjelangnya maghrib malam. Jadi hampir 12 jam hidup kita hari itu ada keberkatan daripada doa para malaikat.
sebab khatam Quran tadi ni. Satu tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW sebut kepada kita di antara amal yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita habis baca Quran, kemudian kita mulakan bacaan yang baru dalam masa yang sama. Khatam baca Quran, mula balik. Sebab tu bila majlis khatam Quran dah habis, minal jinnati wan nas, habis kan, kita tak doa lagi, kita baca balik Fatihah kan. Kalau siapa ingat kita dalam majlis khatam Quran kita buat kan, habis sampai minal jinnati wan nas, kita tak doa lagi dengan doa khatam, kita baca balik, baca bismillah, baca Fatihah. Habis Fatihah kita baca Baqarah 5 ayat. Habis Baqarah tu baru kita berdoa. Sebagai simbolik kepada kita, makna tadi habis, saat ni habis baca Quran khatam dah 30 juzuk. Dalam masa yang sama juga kita start balik lah. Dalam masa yang sama kita mula balik bacaan hak baru, pusingan baru. Kita mula dengan Fatihah dan 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah. Dan kita dah mula dah bacaan kita. Jadi untuk kita teruskan bacaan mungkin esok ke apa-apa, kita nak terus dengan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, boleh dah. Ataupun kita nak mula balik pada bismillah pun tak ada masalah. Maknanya kita dah mula pusingan baru. Nak abang kita baca Quran ni bila khatam bukan makna habis tutup Quran tak baca, tak ada. Itu kadang-kadang silapnya kita. Anak-anak kita habis khatam Quran, kita pun buat bulu kuning jamu kawan-kawan dia dengan yang panggang apa semua, lepas tu malam esok tapi hendak lah. Baru sekali baca, tak lancak tak akan lancak. Hantar lagi mengaji. Biar berkali-kali khatam Quran tadi ni. Biar habis khatam, habis khatam, habis khatam. Pusing balik, buat pusingan baru. Sampai bila? Sampai mati. Itu sebaik-baik amal yang disukai oleh Allah. Bila kita berhenti, habis buat pusingan baru. Habis berhenti, buat pusingan baru. Tu. Ini daripada kebaikan-kebaikan pada doa majlis-majlis yang seumpama ni lah. Bila kita mendoakan dalam doa yang seumpama majlis macam ni lah. Dan Allah beri kebaikan pada kita kan. Nak pada agama, lekat dengan sembahyang, mau pergi masjid dan sebagainya. Kekuatan kita kadang-kadang daripada majlis-majlis yang seumpama ini dengan sebab doa yang dibaca tadi ni, Allah beri kebaikan pada kita. Baik, kemudian kata dia, Ad-Darimi berkata hadis ini adalah hasan daripada Sa'ad. Baik, habis di situ. Daripada Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'i, bahawa beliau mengkhatamkan Al-Quran sebelum rukuk. Maknanya dalam solat dia lah. Solat malam dia, solat sunat dia, dia khatam Quran. Panjang mana dia baca, Allahu a'lam lah. Makna dia khatam dalam solat. Ibnu Abi Daud berkata, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga berkata demikian. Berkata apa? Berkata Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'i, maka dia berkata dia ni khatam Quran dalam solat dia sebelum dia rakaat. Maknanya Fatihah dia baca, kemudian dia khatam Quran. Sembahyang sunat, sembahyang malam lah ni. Baik, fasal ini masih ada lagi sambungannya. Tajuk ni ada sambungan lagi. Di belakang tu akan dicerita bab khatam Quran. Lebih detail lah. Di dalam bab yang akan datang, kata musannif, dalam bab yang akan datang, bab yang terakhir, bab yang ke-9, 7, 8 kot. 7 ataupun ke-8 dalam kitab ni, dia akan cerita berkaitan dengan khatam Quran ni, kelebihan dia dan doa-doa yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita baca dalam khatam Quran ni. Baik. Fasal kata dia, menjaga bacaan pada waktu malam. Menjaga bacaan pada waktu malam. Makna suruh kita jaga, maknanya istiqamah bacaan Quran kita pada malam hari. Baik. Seseorang hendaklah lebih mengambil berat tentang bacaan Al-Qurannya pada waktu malam. Baca Quran ni bila pun tak apa, siang ke malam kan, tak ada masalah. Ada waktu yang kita diharamkan baca Quran, macam mana ada solat yang diharamkan waktu-waktu haram dan sebagainya. Baca Quran ni bila pun tak apa. Cumanya afdalnya malam. Firman Allah Ta'ala
min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Surat 14 dalam surah Ali Imran, surat 13, surat 14 dalam surah Ali Imran. Artinya, di antara ahli kitab Yahudi atau Nasrani itu ada golongan yang memeluk Islam dan tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Ni Allah puji. Di antara ahli kitab ni ada di kalangan mereka Yahudi Nasrani ni yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, masuk Islam. Bila mereka masuk Islam ni, mereka tetap beramal, berpegang teguh kepada agama Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, yakni Quran, pada waktu malam semasa mereka sujud. Sujud makna sembahyang. Mereka baca ayat-ayat Quran dalam salat mereka. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta menyuruh berbuat perkara yang baik dan melarang daripada perkara yang salah, yang buruk dan keji. Dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah daripada orang-orang yang saleh. Ni Allah puji golongan ahli kitab. Bila mereka beriman ni, mereka kuat beramal saleh, rajin baca Quran dalam solat mereka, solat sembahyang, baca Quran pada waktu malam, ibadat malam mereka. Allah pujilah. Kemudian mereka beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, suruh orang buat benda baik, larang daripada kejahatan, perkara yang keji. Bila nama kata kebajikan, mereka bersegera pada melakukan kebajikan. Orang-orang yang macam inilah Allah kata termasuk dalam kalangan orang-orang yang saleh, orang yang baik-baik dalam agama ni, orang yang diberi kebaikan ataupun orang yang baiklah, orang saleh. Baik, maknanya nak habaq kata kelebihan menjaga bacaan pada waktu malam, lebih-lebih lagi dalam solat malam kita, adalah menjadi amalan orang-orang yang saleh ni. Kalau kita sembahyang malam, kita nak baca Quran tak apa, boleh kita buka Quran pun, tak di depan kita kan, di rumah kita sebagai contoh. Sekarang ni ada di pasaran kan, Quran yang besar, besar meja ni ibadah. Kalau gamak tak nampak tu, beli yang besar sikit kan, besar pada meja ni ibadah, tak di depan tu kan. Satu rakaat semuka, ataupun satu rakaat setengah muka, kalau berasa panjang sangat kan. Jadi amalan kita tiap-tiap malam 2 rakaat ke 4 rakaat kalau kita sembahyang, baca. Mungkin dalam tempoh 6 bulan sekali, 7-8 bulan sekali kita khatam pula dalam solat kita kan. Sembahyang seorang ni baca habis panjang tak mana pun. Bila sembahyang seorang ni, sembahyang sunat pula kan. Bila jadi tu imam tu kena fikir orang belakang. Jangan duk panjang pelajak sangat kan. Kena tengok orang belakang kita, ada yang dalam keadaan kalut dan sebagainya. Lebih-lebih lagi macam subuh lah ni tuan-tuan. Subuh lah ni dia lewat. Kalau kita belah utara ni mungkinlah, sebab hari Jumaat kita ni cuti, cuma mungkin ada setengah-setengah tempat institusi saja yang kerja pada hari Jumaat kan. Tapi kena tengok juga. Kadang-kadang orang kalut, kalau kita duk baca sejadah dengan insan juga setiap minggu, jadi menyebabkan orang hamai tu kadang-kadang dia tak boleh nak ikut sebab dia kalut kan. Lebih lagi belah sahabat-sahabat kita belah selatan, Kuala Lumpur, belah Pinang, mana yang kerja hari Jumaat tu. Kena ambil kira lah tu. Kena ambil kira. Bukannya wajib bayang subuh pagi Jumaat baca sejadah dengan insan. Tak. Kena tengok keadaan lah. Kita raikan jemaah-jemaah tadi ni. Supaya orang ni dia selesakan kita. Maknanya kita buat tadi ni tidak menyebabkan orang sembahyang dalam keadaan gelisah. Habis beri salam, nak loncat bangkit, dia ambil anak hantar sekolah sampai terlewat dan sebagainya. Jadi Islam suruh jaga benda-benda ni semua kan. Tapi bila kita sembahyang seorang ni tuan-tuan, di rumah kita lagi, dalam bilik kita, tak Quran depan baca panjang mana pun. Kalau kita nak buat 6 bulan sekali, 3 bulan sekali khatam, baca lah. Dia ada juga mushaf yang sekarang ni Quran boleh kata yang ada di pasaran hari ni. Maknanya satu muka surat tu, satu juzuk dia ada 10 helai 20 muka surat kan. 10 helai tu 20 muka surat.
Jadi setiap muka surat tu dia akan habis ayat dia di muka surat tersebut. Dia tak sambung macam Quran cik-cik kita duk mengaji dulu ni. Dia kadang-kadang bersambung. Ayat muka surat ni tak habis kena selok pula sambungan dia. Allah ni dia seragamkan, maknanya dia yang dikeluarkan oleh Mujamma' Malik Fahad ni, tulisan yang ditulis oleh Syekh Osman Taha ni, kita tengok habis muka surat habis ayat, habis muka surat habis ayat. Jadi senang kalau kita nak baca dalam solat pun tak ada masalah. Boleh habis muka surat tu habis rakaat kita kan. Boleh. Jadi menjadi amalan. Mau dengan tak mau ialah itu saja. Baik, kemudian kata dia, telah sabit di dalam hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ni'mar rajulu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli minal laili. Artinya, sebaik-baik lelaki itu ialah Abdullah. Abdullah mana ni? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebaik-baik lelaki itu ialah Abdullah jika dia bersembahyang pada sebahagian daripada malam. Kalau dia bangun sembahyang pada malam hari, bila bangun sembahyang mana masuk baca Quran lah, sebab dalam sembahyang tu baca Quran. Abdullah, hadis ni panjang, saya cerita sikit lah, cuma dia bawa dalam kitab ni pendek saja. Hadis ni panjang. Baik, saya baca sikit. Riwayat daripada Abdullah ibnu Umar katanya, kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatamannaitu an ura ru'ya. Bukan Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Umar, maaf, anak pada Sayyidina Umar. Abdullah ibnu Umar dia kata, para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tidur malam dia mimpi, dia akan cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mimpi tadi ni pergi cerita kat Nabi, minta apa maksud di sebalik mimpi tadi ni. Fatamannaitu an ura ru'ya, aku pun bercita-cita untuk diberi atau diperlihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi aku. Maknanya aku pun bercita-cita nak mimpi sama, supaya aku boleh cerita kepada fa'aqussaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya aku boleh cerita ke Nabi sama mimpi aku ni. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi para sahabat zaman Nabi bila dia bermimpi, dia akan cerita kat Nabi lah, minta tafsiran di sebalik mimpi tadi ni. Maka Abdullah bin Umar pun dia kata, aku pun duk bercita-cita nak mimpi sama, aku nak cerita ke Nabi. Wa kuntu ghulaman syabban, aku waktu tu masih lagi ghulam. Ghulam ni maknanya budak yang umurnya tak cecah 10 tahun. Mana budak lagi lah, umur sekitar 10 tahun lagi dah, 8, 9, 10 tahun macam itulah, kata Abdullah ibnu Umar. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidur dalam masjid Nabi. Satu malam, kata Abdullah ibnu Umar, waktu aku masih lagi umur usia aku sekitar 10 tahun, satu malam tu aku tidur dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita hadis ni panjang, cuma Imam Nawawi bawa sikit je. Lalu faraitu fin naumi ka'anna malakaini akhadhani fadhahaba bi ila an-nar. Aku lihat dalam mimpi aku ada dua malaikat mari ambil aku, bawa pergi ke api neraka. Bawa aku ke api neraka. Fa idza hiya maqwiyatun ka tayyil bi'ri wa idza laha qarnani wa idza fiha unasun qad araftuhum. Bawa pergi ke api neraka adalah lubang apa semua diperlihatkan kepada Abdullah ibn Umar apa semua ni. Lalu wa idza fiha, aku tengok dalam dia ada di kalangan manusia yang aku kenal mereka dalam api neraka tadi. Faja'altu aqul, lalu aku berdoa dalam mimpi tadi, a'udzu billahi minan nari
Aku berlindung dengan Allah daripada api neraka. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Maka qal falaqiyana malakun akhar faqala li lam tura faqasastuha ala Hafsata faqassatha Hafsatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pagi esoknya dia pun cerita kepada Hafsah, Sayyidatina Hafsah, kakak dia lah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kakak dia Sayyidatina Hafsah ni pun isteri Nabi cerita kepada Nabi tentang mimpi Abdullah Ibn Umar tadi ni. Bila cerita kepada Nabi, maka Nabi kata, ni'mar rajulu Abdullah. Nabi sebut ni. Ni'mar rajulu, sebaik-baik laki-laki itu Abdullah Ibn Umar, law kana yusalli minal lail, kalau dia menjaga sembahyang malamnya. Maknanya di antara kelebihan sembahyang malam ini adalah dapat menghindarkan kita daripada api neraka tadi ni. Sebab tu disebut dalam syarah hadis, dia kata apa? Fadlu qiyamil lail wa annahu min asbabin najati minan nar. Kelebihan bangun malam sembahyang pada waktu malam ni menjadi sebab kita selamat daripada api neraka. Maknanya Nabi kata Abdullah bin Umar akan menjadi laki-laki yang terbaik kalau dia jaga sembahyang malamnya. Maka di sini kata ulama, di antara kelebihan sembahyang malam ni adalah menjaga kita, memelihara kita daripada api neraka. Qala Salim, fakana Abdullah ba'da dhalik la yanamu minal laili illa qalila. Lepas daripada peristiwa tu, Abdullah ibn Umar tidak tidur pada waktu malam melainkan sedikit jua. Abdullah ibn Umar lepas daripada peristiwa mimpi ini, dia tak tidur pada waktu malam, melainkan tidurnya sikit sangat, sangat dia tidur pada malam hari. Dihidupkan malam dia dengan amal ibadat. Ini Nabi puji. Dalam hadis Nabi puji Abdullah ibn Umar yang waktu tu dia masih lagi dalam keadaan umurnya baru tak sampai 10 tahun, sekitar 10 tahun. Tapi dia jaga sembahyang malam tadi ni. Ini di antara kelebihannya lah. Baik. Ni nak sambung hadis ni lah. Sebab hadis ni dia bawa pendek je, sedangkan hadis ni ada cerita dia. Kan? Maknanya kelebihan jaga ibadat pada malam hari. Bila kita bangun sembahyang, dalam sembahyang kita baca Quran. Selain daripada sembahyang, baca Quran juga dituntut sangat pada malam hari. Di dalam sekali lagi, di dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdallah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail thumma tarakahu. Wahai Abdallah, jangan kamu menjadi seperti si fulan. Sebelum ini dia bangun untuk berqiyamul lail, kemudian dia meninggalkannya. Hai Abdullah, jangan jadi macam fulan bin fulan. Dulu dia rajin sembahyang malam, qiyamul lail, ibadat malam, baca Quran dan sebagainya. Tapi lah dia tak buat dah. Jangan jadi macam tu. Maknanya kamu kena istiqamah sembahyang malam. Bangkitlah. Ada masa setengah jam, sejam lah subuh lewat kan. 6.30. Kalau kita bangkit 5.30 ke 5.30, sejam lagi nak 6.30 tuan-tuan. Macam-macam sembahyang kita boleh buat. Macam-macam sembahyang kita boleh buat. Quran pun kalau nak baca, itulah waktu yang paling tenang untuk kita buat ibadat pada Allah. Tak ada waktu lain. Sebab itulah ulama kata perjalanan Isra' Mi'raj Nabi pun Allah atur waktu malam. Sedangkan kalau nak tengok benda ni siang hari lah, terang-terang kan. Tapi Allah atur malam. Sebab malam ni kita waktu yang sangat tenang untuk kita beribadat kepada Allah. Tak ada duk kalut apa. Tak kalut nak fikir hantar anak di sekolah pun tak buka lagi. Nak kalut di market orang pun tak start lagi jual di market. Kan? Tak ada kalut apa, tak ada berebut apa. Waktu yang paling tenang. Ada masa 15 minit, 20 minit pun banyak dah kita boleh buat solat-solat sunat dalam sembahyang malam kita. Buat. Ya, jangan tinggal terus, maknanya paling tak ada pun tiap-tiap malam ada. Nabi pesan kepada Abdullah, mungkin Abdullah Ibn Umar juga. Nabi kata, wahai Abdullah, jangan jadi macam orang tu. Dulu dia rajin sembahyang malam, tapi lah dia tinggal dah.
Nah, maknanya teruskan sembahyang malam ni. Kalau kita duk tunggu umur bila pencin baru nak start. Kalau lah muda pun tak boleh buat. Pencin esok, adakah kita larat nak pergi buat ibadat malam? Sedangkan waktu muda ni lah tenaga kita lebih kuat, segar, sihat kan. Tapi kalau kita boleh start masa muda ni, insya-Allah esok bila tua pun tak larat ke mana pun dia boleh buat, sebab dah menjadi suatu amalan rutin dia takkan tinggal lagi dah. Baik, kemudian sikit lagi. At-Tabrani dan lainnya meriwayatkan daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin ialah qiyamul lail, bangun pada waktu malam untuk beribadat. Hadis ni pun panjang. Imam Nawawi bawa sikit je. Saya baca sikit hadis ni. Daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, Ja'a Jibril alaihi salamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Satu hari Jibril mari kepada Nabi. Jibril kata ke Nabi, faqal ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah macam mana kamu nak hidup, tapi kamu kena ingat kamu akan mati. Kamu pasti mati. Nak hidup lagu mana? Ingat satu benda, kesudahan kamu adalah kematian. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Sayanglah siapa pun kamu nak sayang, kasihlah siapa pun kamu nak kasih, cintailah siapa pun kamu nak cinta, tapi kamu kena ingat satu ketika kamu akan terpaksa berpisah dengan dia. Sama ada kamu tinggal dia ataupun dia tinggal kamu. Wa'mal ma syi'ta, buatlah apa kamu nak buat kan. Fa innaka majziyun bih, sesungguhnya kamu akan diberi balasan oleh Allah dengan apa yang kamu buat. Bukan suruh buat jahat dah, tapi ancaman. Buat. Tapi ingat, kalau kamu buat baik dibalas dengan baik, buat jahat dibalas dengan jahat. Kata Jibril pesan kepada Nabi. Summa qal, kemudian Jibril kata, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Itulah yang Imam Nawawi bawa dalam kitab ni. Kemuliaan satu orang mukmin itu apabila dia bangun pada waktu malam untuk buat ibadat. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketinggian, kemuliaan juga bagi satu orang mukmin itu apabila dia ni terkaya daripada manusia, makna dia tak bergantung dengan orang. Kita tak minta ke orang, kita tak bergantung orang. Mana orang ni kaya lah, walaupun harta tak banyak, orang susah, tapi tak nak duk minta ke orang, maka orang ni kaya sebenarnya. Jadi hadis ni panjang, yang Imam Nawawi bawa ni sikit dia ambil qad syaraful mukmin qiyamul laili. Kemuliaan pada diri seseorang mukmin itu bila dia bangun pada waktu malam boleh buat ibadat, sembahyang sunat dan sebagainya. Tak boleh buat banyak pun, 2 rakaat, 4 rakaat, tutup dengan witir. Dan Allah suka kalau kita buat amal ni kalaupun sikit, tetapi amal dilakukan secara berterusan, istiqamah. Hadis-hadis dan asar-asar yang menerangkan tentang perkara ini adalah banyaklah. Hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan ibadat malam ni banyak. Asar riwayat daripada sahabat tabi'in pun banyak. Tanda di situ nanti kita akan sambung, diceritakan daripada Al-Ahwas Al-Habsyi, katanya ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.